Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma barik lana fi ma razaqtana qina azabannar. Tu dia. Besar ni ya. Kan, siakap. Siakap ni. Siakap. Ini kalau macam ni kita letak harga dalam 780 lah. 780 siap lah. Kita bagi sekali pinggan. Nasi, pinggan, mangkuk semua kita bagi ya. Dengan sayur terung ni. Alas meja ni pun kita bagi. Semua 780. Okey, berminat boleh PM tepi lah. Bye bye. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam ceria diucapkan kepada anda semua di luar sana. Hari ini 15 November 2021. Hari ini hari Isnin. Okey, ramai yang kembali bertugas setelah cuti hujung minggu. Dan hari ini kita nak cerita pasal apa? Kita nak cerita sikit lah pasal siakap. Okey. Kenapa Kenapa dah berapa hari dah viral, dah sejuk baru nak buat cerita? Entahlah, saya lebih suka macam tu lah. Bila tengah viral tu bagilah peluang orang lain nak buat video, orang nak komen apa semua. Bila dah reda sikit tu barulah saya nak buat video kat situ. Itu pun sebab dah ada follower, ada permintaan macam tu kan. So mesti dia orang nak tengoknya video saya ni. Like, subscribe, komen dan sebagainya tu. Okey. Terlebih dahulu seperti biasa, saya akan mulakan dengan Bismillahirrahmanirrahim dan berpesan kepada diri saya sendiri dan anda di luar sana, kalau kita buat video live TikTok, Facebook, WhatsApp, WeChat dan sebagainya, pastikan jaga tutur kata, budi bahasa. Tetapi jangan risau, jelaslah, sebab saya kalau buat video saya tak suka cut, saya suka jalan terus saja, tak perlu nak edit apa semua dan sebagainya. Itu kelebihan saya, itu cara saya, dan tak mustahil mungkin terkeluar perkataan-perkataan yang agak kesat. Saya akan sensor ataupun di hujung nanti saya akan minta maaf. Biasalah. Dan pastinya jangan lupa like, subscribe dan komen. Dan komen-komen anda, komen-komen yang agak negatif, yang mencaci, kasar bahasanya dan sebagainya, saya akan remove. Tetapi komen-komen yang bagus, sedap didengar, komen-komen itu sebagai komen yang membina, saya akan hargai sangat. Dan saya akan ucapkan terima kasih. Okey? Nampak kat situ. So kita nak cerita pasal apa hari ni? Siakap. Okey? Semalam isteri saya masak malam hari Ahad. Isteri saya masak makan tengah hari siakap bakar pedas. Siakap. Saya tanya isteri saya berapa jatuh harga, bukan berapa kilo, berapa harga sekilo. Berapa harga seekor ikan tu? Okey, dan dia menjawab jatuh RM11. Okey. Jadi dengan harga tu dicampur dengan besar tapak tangan saya ni lah, besar sikitlah sini kan. Macam ni. Macam tu. Okey. Puaslah makan, okey. Kalau dicampur dengan di restoran ke, di warung dan sebagainya, kalau campur upah masak mungkin dia boleh jatuh sampai, tak pasti, mungkin RM20 lebih dan sebagainya. Yalah, dengan kos pekerja, sewa kedai dan sebagainya. Nama pun berniaga. Okay? Dia berniaga ni macam tu lah. Maknanya satu benda yang kita, orang kata boleh buat sendiri, tapi kita sebabkan orang tu berniaga, so dia jadi, yalah, siapa yang berniaga tak untung, betul tak? Okay? Dan saya yakin kalau ianya sedap masakannya tu, maka orang yang datang makan tu, bayaran tu tak menjadi isu sangat. Okey. Tapi yang menjadi isu panas ni sampai beribu-ribu ringgit. Tu cerita dia. Okey. Contohlah macam kita ni pasang ni, saya berniaga ni, contoh jual lampu ni. Lampu ni ada jual online. Tetapi saya berani cakap di luar sana mungkin kualitinya berbeza. Bukan mungkin, tapi pasti banyak yang kualiti berbeza. That's why. Sebab itu kalau ada tu iklan-iklan online ni, dia tak letakkan nombor telefon sebab dia tak nak ada gangguan ataupun after sales service dan sebagainya. So dia nombor telefon tak ada. Macam saya dengan waranti pemasangan apa semua. Jadi orang yang beli online ni, kalau dia datang kedai saya kena upah juga. Okey. Jadi beli barang online tu saya dah survey harga dia dan saya dah tengok berapa harga saya jual. So upahnya maknanya kalau kata saya pasang 300, dia beli online 100, so letak 200. Nampak? Itu strategi saya lah. Sebabnya apa? Sebabnya dia bukan satu benda yang mudah. Nampak macam mudah pasang potong wire. No, kita ada relay, kita ada fuse, kita ada bracket, kita ada lagi barai lagi, dia punya cover set dan sebagainya. Tu panjang cerita. Nak cerita pasal spotlight apa, pasal ikan ni. Tak apa, selit kan. Biar orang tahu perniagaan saya. Okey. Jadi kat situ. Okey. Jadi sekarang ni berbalik pada cerita pasal ikan siakap tadi ni, rupanya isteri saya cakap bawal lagi mahal. Ikan bawal lagi mahal. Sotong lagi mahal. Okey. Jadi berbalik pada cerita siakap ni, maknanya kalau anda hendak keluar makan, okey, atau hendak makan di tempat-tempat pelancongan yang popular, anda ada hak. Hak pertama adalah untuk memilih, dan kemudiannya hak kedua untuk bertanya berapa harganya sebelum makan. Dia jangan
kita terlampau confident yang kita ni ada duit banyak dan cukup dan sebagainya, tiba-tiba masa bayar terbeliak pergi mata. Okey, seolah-olah yang niaga tu tak tahu apa niatnya, sama ada esok nak pergi haji balik hari dan sebagainya, kita tak tahu. Minta maaf. Okey, saya bukan mempersediakan ibadah haji, tak, tapi adalah sindiran-sindiran macam tu, dan kita tengok maki-maki hamun dan sebagainya. Macam-macam Jadi nampak macam tu. Jadi sekarang ni kita berhak, anda sebagai pelanggan berhak. Okey, kita lari sikit sebab saya ada satu pengalaman benar, saya dan isteri saya. Okey, kita orang berdua, anak-anak tak ikut, dating macam itulah nak dating dengan saya. Mungkin nak minta izin dengan isteri saya ada pula kat situ Okey. Jadi kat sini saya pergi, tempat saya tak nak sebut, tapi tak jauh dari tempat saya lah. Kita pun order lah kita pilih dulu ikan, sotong, apa semualah, sayur ke apa. So kita pun duduk tunggu. Memang tak tanya pun berapa harga. Tapi confident lah confident harga dia tak macam harga yang viral kat Langkawi tu kan. Jadi saya pun makan bersama isteri, duduk apa semua. Okey, sedap pada saya lah. Tapi isteri saya yang jenis rajin memasak, dan nama pun isteri kan, dan suka memasak dan pandai memasak, komen dia kurang. Tapi tak apalah. Orang kata sebab tempat pun cantik, suasana kita pun nak menghargai dating, maknanya menghargai isteri yang tersayang. Adalah sebab apa saya lupa lah, sebab tiba-tiba dapat sil meletup ke macam tu lah Jadi pergi makan, bayar. Masa bayar tu, sekejap masa bayar tu saya pun bayar lah. Tetapi bila nak ngorak langkah, isteri saya, dia tahan saya tu. Dia cakap, Allah. Okey, sambung balik. Ada pula gangguan sikit. Isteri saya cakap, bang, kita mana ada order telur bungkus 2. Jadi masa bayar tu ada menu tambahan yang kita orang berdua tak order. Kita ada order telur dadah, tapi pelik, macam mana boleh ada tambah telur bungkus 2? Telur bungkus ni saya rasa satu, kalau setakat 2 orang makan satu cukup. Tapi macam mana dah telur dadah, telur bungkus, berapa banyak telur dah. Jadi saya pun tak perasan. Saya jenis, orang kata saya jenis, yelah, bukan sebab kita kaya ke apa, tapi tang bayar ni saya blur, saya main bayar je. Jadi isteri saya ambil balik resit tu, pergi ke kaunter. Ni betul ni cerita ni, pergi ke kaunter, isteri saya komplain, kak, kita orang tak ada order tadi ni, telur bungkus 2. Agak-agak apa reaksi? Saya bagi peluang lah kita buat sikit agak-agak apa reaksi. Saya yakin reaksi, agak-agak apa reaksi kakak yang kat kaunter tu. Agak-agak saya tahu jawapannya. Mestilah terkejut, minta maaf, ya ke, silap lah apa semua. Mesti ada reaksi malu, reaksi orang kata bersalah dan sebagainya. Normal, betul. Sebab saya berniaga. Saya tak kaya tapi saya berniaga. Saya bukan berniaga untuk kaya, tapi saya berniaga untuk kepuasan hidup saya, untuk beli beras, ikan, anak, apa semualah. Berniaga bukan untuk kaya. Saya berniaga untuk. Jadi kalau saya berniaga, kalau ada satu komplain ataupun kata kekeliruan pelanggan, salah harga dan sebagainya, muka saya akan malu. Tapi apa reaksi kakak di kaunter tu? Reaksi dia macam ni. Dengan tak bangun, tak ada reaksi terkejut ke malu dan sebagainya. Minta maaf dia bagi balik duit. Dia duduk kat kaunter macam ni. Dia bagi balik duit pada isteri saya. Refund lah. Nampak kat situ. Dan isteri saya, rupanya kawan-kawan isteri saya ada menyatakan tempat tersebut memang pernah viral benda macam ni. Reaksi kawan-kawan dia lah. Dan kawan-kawannya sindir dia, dah kau makan kat situ apa, dah macam mana. Sebab kita nak makan kat sebelah tu macam tak dilayan, kita pergilah tempat yang sebelahnya. Yang viral, yang pernah jadi isu yang sama lah, ada komplain daripada pelanggan-pelanggan lain. Nampak kat situ. Jadi saya lepas ni, kalau orang yang datang ke tempat saya tanya apa semua, saya tak recommend lah. Kalau saya recommend pun saya cakap kena hati-hati. Dan satu lagi masalahnya, itu tadilah, maknanya menu yang tak ada tapi masa bayar ada. Satu lagi, contohnya kita pilih selonggok sotong, contohnya dalam, dalam 30 ekor makan ramai-ramai, tapi yang datang sampai 25 ekor, contoh.
Itu pun pernah berlaku juga. Yang itu saya dengar-dengar daripada sumber yang boleh dipercayai oleh penduduk setempat di kawasan saya inilah. Okey. Jadi kat sini saya pun tak faham, okey, kenapa ada wujudnya peniaga macam ni. Okey. Jadi yang ini cerita sampingan sajalah, okey, untuk pengalaman, okey. Jadi kat sini maknanya mungkin selepas ni, bukan mungkin, saya yakin ramai lepas ni mungkin setuju dengan pendapat saya, idea saya. Nak makan kena tanya dulu. Okey, kena tanya dulu berapa harga. Okey, berapa harga, tanya kat kaunter, dan setuju duduk makan, tak setuju balik lah. Nampak ke situ? Okey. Jadi kepada mereka-mereka yang berniaga secara berhemah, yang mendengar video saya ni, okey, menonton video saya ni, teruskan perniagaan anda secara berhemah. Yang peniaga-peniaga yang penyamun, penipu dan sebagainya ni, minta maaf terkasar bahasa sikit. Okey, fikir-fikirkanlah nak buat apa, nak menipu-menipu dalam perniagaan ni apa semua ni kan. Okey. Tak berkat itulah saya pun agak kesal jugalah, agak rasa macam terkejut jugalah reaksi kakak di kaunter tersebut lah. Okey. Jadi di tempat-tempat lain tak tahulah macam mana. Okey. Jadi kat sini itulah pengajaran. Okey, saya nak select sikit tentang video yang saya buat sebelum ni, iaitu tentang adik siapa ni yang 7 tahun tu yang meninggal dunia akibat dilanggar van tu. Rupanya tersilap video tu, yang mula-mula viral video tu terbalik. Nampak video tu macam van pintunya sebelah kanan. Saya sangkakan pintu tu, van tu ada pintu kanan kiri. Okey, rupanya pintu tu memang sebelah kiri, dan video rakaman CCTV tu adalah songsang atau terbalik. Tapi the problem is, ataupun sini pengajarannya bahawa, okey, pastikan kepada anda yang bawa anak-anak sekolah ni, okey, satu, anda bukan fikir pasal sumber pendapatan saja. Anda ada kerja jiwa, kena rasa sayang pada adik-adik ni. Okey, generasi kita akan datang. Okey. Dan pastinya kalau guna van tu, pastikan pintu van tu menghadap ke pintu taska, supaya bila keluar saja dia terus masuk. Okey, kalau tak pun sekurang-kurangnya anda kena keluar dulu. Pastikan anak-anak ni keluar daripada van dan masuk dengan selamat di taska yang anda. Jangan kelang kabut, jangan kelang kabut, susun elok-elok jadual, okey, supaya semuanya berjalan lancar. Dan juga pastikan kenderaan dalam keadaan yang baik, okey. Dan saya tak pasti sama ada van tersebut, okey, dia mempunyai lesen untuk bentuk pengantaran macam ni lah, lesen bas macam itulah, saya pun tak pasti. Okey, dan kita doakan yang baik-baik, dan kita ucapkan takziah kepada keluarga, dan serahkan al-Fatihah kepada adik kita itulah. Okey. Dan seperti biasa di penghujung video, tersilap kata, terkasar bahasa, saya mohon ribuan ampun dan maaf. Okey, sebarang komen-komen saya tak tutup. Anda boleh sudi-sudikanlah berkongsi berapa komen dan sebagainya, teguran-teguran yang saya jadikan ini sebagai teguran membina untuk di masa akan datang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you.